Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan teruskan dengan topik seterusnya iaitu seepage. Jadi tugas kita pada hari ini adalah melukis aliran air ataupun seepage ni tadi ke kertas graf. Iaitu ni adalah contoh soalan dan lukisan ni haruslah dipindahkan ke dalam kertas graf. Dan akan ada beberapa soalan yang kita akan jawab di kemudian nanti. Jadi langkah pertama adalah pindahkan lukisan ini ke dalam kertas graf. Okey. Langkah yang pertama untuk proses pemindahan lukisan ini adalah kira dahulu berapa jumlah tinggi keseluruhan dan pastikan pada kertas graf ini cukup dengan jumlah ketinggian tersebut. Jadi kalau ikut pada soalan, ketinggian soalan ni yang diberi adalah secara keseluruhan adalah 6 meter. Cuba kita kira ada berapa petak. Cukup tak kalau buat satu, maksudnya, okey, lihat pada kertas graf ni. Okey, katakanlah 2 cm. Kalau kita buat 1 cm, 1 meter adakah cukup? Okey, ni 6 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terlebih banyak kan? Kemudian kita besarkan lagi. Cuba kita buat 2 cm bersamaan dengan 1 meter. Okey, ni maksudnya 6 kali 2, 12. Bermaksud kena ada 12 cm. Okey. 1, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter. Jadi kita lebih kat sini 4. Okey, cukup lah. Okey, cukup. Bermaksud nanti kita akan spare satu garisan kat sini sebagai impermeable stratum. Ni, nampak? Walaupun impermeable stratum ni tidaklah begitu penting, tapi nak bagi cantik kertas lukisan, just lukis saja. Alright then. Selepas penentuan ni, okey, tulis kat sini sebagai nota untuk kita. 2 cm bersamaan 1 meter. Okey. Kita start daripada sinilah. Sebab bawah ini adalah impermeable stratum. Okay. Kemudian pada bahagian tengah ni, kalau nak mudah, pada bahagian tengah ni kita buatkan untuk sheet pile ni, untuk lukisan sheet pile. Berapakah ketebalan ni adalah terpulang mengikut kesesuaian. Tetapi kalau saya suka guna sebanyak katakanlah sini sebanyak 0.5 cm. Tak terlalu besar dan tak terlalu nipis. Tak terlalu tebal dan tak terlalu nipis. Okey, tentukan bahagian tengah. Sebab kita nak kertas graf kita berada di tengah-tengah. Lukisan kita berada di tengah-tengah kertas graf. Okey, 0.5 cm. Ataupun lebih kurang 3 petak kecil ni. Okey. 3 petak kecil ni sebagai sheet pile, ketebalan sheet pile. Okey. Saya rasa tak ke tengah sangat. Okey, padam sikit. Okey, kat sini lah. Kita guna sini, okey. Sini bahagian tengah. Alright. Jadi, buat garis putus-putus sebab kita tak tahu lagi jarak. Bukan tak tahu jarak, kita nak anggarkan. Okey. Ni adalah sheet pile tadi. Buatlah macam mana mengikut mudah bagi awak semua. Ikutlah macam mana saya mudah bagi gini. So, saya buat macam ni lah. Okay. Refer balik. Okay. Ni adalah bahagian sheet pile tadi. Okay. Refer balik kepada soalan. Soalan ini adalah menyatakan bahawa daripada sini, jarak sini ke sini adalah 2 meter. Cuba tengok ni. Ni. Okay. Sini ke sini adalah 2 meter.
Jadi, lihat pada kertas graf kita 2 meter. 2 cm bersamaan dengan 1 meter bermaksud kita perlukan 4 cm. 2, 4. Kat sini. Sini adalah 2 meter. Bermaksud sheet pie kita bermula daripada sini. Yang lebih ni padamlah. Padam. Kemudian satu meter. Ni adalah ground surface. Ground surface ataupun aras bumi ni tanah, maksudnya aras bumi. 1 meter bermaksud 2 cm. Dekat sini. Ini adalah 2 cm ataupun bersamaan dengan 1 meter. Jadi, kita pun lukis. Ini adalah ground surface. Saya ingat sikit. Buat cantik-cantik lah. Kemudian tengok pada soalan ni balik. Kemudian 2 meter. Untuk upstream ni 2 meter. Jadi 4 cm. Samaan 2 meter. Kemudian tambah 1 meter. Ataupun 2 cm. 1 meter sini adalah 2 cm. Ataupun 1 meter. 1 meter. Alright. Bermaksud ketinggian sheet pie adalah dari sini ke sini. Bermaksud dari sini sehingga sini. Nampak ni satu. So dekat sini. Inilah ketinggian sheet pie kita. Lebihlah pula. Ini sheet pie kita. Siap untuk sheet pie. Kemudian kena sentiasa rujuk soalan. Kena sentiasa rujuk soalan. Kemudian apa yang perlu kita buat adalah tentukan ni garisan air pada bahagian kiri, iaitu 2 meter daripada ground surface. Tanda dulu ground surface macam mana? Macam ni. Ni adalah simbol bagi ground surface. Buat kat sini juga, kat tepi ni buat juga. Ground surface bermaksud 2 meter. Tanda bagi jelas, betul-betul jelas. So sini adalah garisan water level. 2 meter daripada sini ke sini. Daripada ground water level ni ke ground surface, the height is 2 meters. Dah siap. Lihat mana lagi kita boleh lukis. Ni. Ground water level on the right. On our right. So, dia kata 0.5 meter. 0.5 meter. Kita buat 2 cm bersamaan 1 meter. Jadi, kalau 0.5 meter bersamaan dengan 1 cm.
Okey, kira 1 cm. Okey, 1 cm. Okey, daripada sini ke sini 1 cm. Okey, buat garis. Okey. Sini ke sini adalah 0.5 meter. Okey, air berada di sini. Okey. Kemudian dah siap semua. Lukis semua poin yang diberi. Kalau soalan ni, okey, dalam soalan ni dia bagi ada titik P. Titik P berada 1 meter daripada ground surface, 1.5 meter daripada ground surface. Ni, daripada sini ke sini 1.5, daripada hujung sheet pie ni ke sini 1.5. Sama juga dengan yang titik Q. Daripada sini, tepi hujung sheet pie ni saya buat garis putus-putus sebagai kita punya ni lah guideline. Okey, sini ke sini titik Q adalah 1.5. Daripada ground surface ke titik Q adalah 1.5. Settle. Sekarang titik 2 Roman, double II ni. Titik 2 Roman. Titik 2 Roman berada 1.5 daripada tepi sheet pie, tetapi daripada ground surface dia adalah 1 meter dalam. Jadi di sinilah titik 2 Roman. Jadi pada bahagian ni, pada bahagian on the part of soil ni, kita ada 3 titik. P, Q, 2 Roman. Titik P, titik Q dan juga titik 2 Roman. Jadi awak kena transfer lah titik-titik ni di dalam kertas graf ni. Okay. Kita selesaikan bagi titik P dahulu. Okay. P dahulu. Dia bagi tahu 1.5 daripada tepi. 1.5. Bermaksud 3 cm. Okey, awak ukur daripada sini ke sini 3 cm. Bermaksud dia berada di sepanjang garisan ni. Okey, tanda dulu mana-mana. Tanda dulu. Kedalaman kita belum tengok So dia berada di sini. Okey, buat garisan blur-blur je dulu, putus-putus dulu. Kemudian daripada sini ke sini kita dah kira 1.5. Kemudian kedalaman dia pun sama juga 1.5. Bermaksud 3 cm. Okey, ukur. 3 cm. 3 cm di sini. Jadi di sinilah titik P. Okey. Mudah je kan? Okey, kemudian kita buat titik Q pula. Titik Q. Titik Q pun sama. 1.5 daripada tepi ni. So, kira 3 cm. 3 cm di sini. So, dia berada di sepanjang garisan sini. Buat garisan yang tak terlalu jelas sangatlah sebagai guideline saja. Kemudian kedalaman pun sama 1.5 pun 3 cm di sini. Jadi titik Q adalah di sini. Q. Kemudian last sekali titik 2 Roman. Titik 2 Roman sama 1.5 daripada tepi sheet pie ni. So dia sama pada garisan ni, tetapi kedalaman dia adalah 1 meter bersamaan dengan 2 cm. So jadi dia di sini. Sini adalah 2 Roman. Okey? Selesai. Selesai sudah lukisan kita. Kemudian seterusnya adalah
kita perlukan. Cuba cek dulu sebelum kita teruskan step yang seterusnya. Adakah cukup lukisan kita lengkap ataupun tidak? 1, 2, 1, 2. PQ 2 Roman 0.5 aras air sheet pi 1 meter. Okey, beres. Okey, dah lengkap. Bila dah lengkap, kita perlu pergi ke langkah seterusnya iaitu buat lukisan flow line. Okey. Sebelum tu, ni kan infamous stratum. Kita starting kat sini. Kosong-kosong kita adalah di sini. Buat dulu takut nanti terlupa. Terlajak lukis pula. Susah pula nak buat. Okey. Okey. Ni impermeable stratum. Okey. Seterusnya adalah pada bahagian sheet pi ni tadi kan ada 3 kotak kecil ni kan. Cuba awak dapatkan titik tengah. Okey, titik tengah bagi sheet pi ni. Sebab kita dah nak start lukis. Okey, buatlah satu garisan yang kurang cerah sikit sini sebagai guideline. Okey, perkara yang pertama, kita nak lukis flow line. Flow line. Flow line adalah daripada upstream ke downstream. Apa maksud upstream ni? Ni upstream. Upstream ni bermaksud hulu ataupun pada garisan air yang lebih tinggi daripada downstream. Downstream ni hilirlah kebiasaannya upstream, downstream. Tinggi ke rendah. Jadi aliran air ni disebabkan tekanan akan bergerak begini. Air tu kemungkinan akan bergerak di dalam lapisan tanah begini. Okey. Jadi syarat untuk melukis flow line mestilah ruang flow line tu tidak lebih daripada 5 dan tidak kurang daripada 4. Dia mesti di antara 4 dan 5. Apa maksud 4 dan 5? Maksudnya ruang bilangan NF dan bilangan NF ataupun bilangan flow line tu mesti tak lebih 4, tak kurang 4 dan tidak lebih daripada 5. Okey. Jadi, nak lukis dia, tadi saya suruh awak carikan garisan titik tengah. Okey. Bila titik tengah ni, buat 3 titik. Awak agak-agak lah. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Nak agak-agak ni adalah mengikut kesesuaian. Biar jarak dia ni taklah terlalu nampak sangat beza dia. Buat agak-agak cantik. Kalau rasa macam tak yakin nak agak-agak, awak boleh kira keseluruhan dia kemudian bahagi 4. So nanti awak akan ada dapat 3 titik. Hasil tu nanti kiralah jarak daripada sini ke sini berapa, sini ke sini berapa. Okey, kalau saya agak-agak je lah. Okey? Okey. Right. Sebelum kita lukis, kita kena tentukan gambar rajah kita ni nak tengok daripada setakat lebar dia ni daripada mana? Adakah awak nak tengok daripada hujung ke hujung ataupun awak nak ambil separuh macam ni? Tetapi pastikan kat sini nanti kita akan buat 3 titik juga. 3 titik ni beza dia tidaklah terlalu besar di antara satu sama lain. Maksudnya tak terlalu obvious sangat jarak dia tu. Okey. Kalau saya nak gambar rajah tu cantik, saya akan habiskan kat sini. Contoh 1, 2, 3. Ada 3 titik. 1, 2, 3. Jadi saya akan tengok bacaan saya hanya daripada sini je. So sini pun sama, dia kena balance. Kalau sini contoh. Kalau sini 1, 2, 3. Jarak sini pun 1, 2, 3 lah. Jarak sini dengan jarak sini kena sama. Okay, kalau nak senang, ambil pembaris ni. Kira. Okey, sini adalah 1.8. So, sini adalah 1.8 lah. Okey. Sini. So, 1 titik. Okey, sini 1 titik. Kemudian
Sini 2. Sini 2. Kemudian sini 3. Saya besarkan sikit sini. Sini pun 3. Ni, sini 2, sini pun 2 lah. Sini 2. So, lukisan saya akan tengok daripada sini je. Daripada sini sehingga sini sahaja. Lukisan saya melibatkan sini ke sini sahaja. Yang lain ni saya abaikan. Okey, yang lebih ni saya abaikan. So, lukisan saya akan tengok daripada sini ke sini sahaja. Garisan air ni sama. Garisan air ni sama. Dia duduk kat dalam ni lah sepatutnya. Tapi untuk pengiraan untuk flow line dengan occupational line ni hanya daripada sini ke sini sahaja. Alright. Kemudian tanpa menggunakan apa-apa pembaris, awak buat satu garisan lengkuk macam ni. Okey. Lengkuk daripada sini pergi ke titik yang ni, sambung ke titik yang ni. Yang ni pun sama. Titik yang ni, kemudian titik yang ni. Buatlah satu lengkuk yang. Ni adalah satu lengkuk yang dah saya siapkan. Sepatutnya dia tak adalah muncung macam ni, tapi disebabkan saya ni agak tak berapa nak alignment tangan tu tak berapa nak cantik. Jadi nampaklah lengkuk dia, nampaklah tajam macam ni. Sepatutnya dia melengkuk cantik. Dia macam ni. Macam ni sepatutnya. Lukisan dia mesti macam ni. Melengkuk cantik macam tu, okey. Bila dah siap untuk flow line, kita dah siap dah lukis untuk flow line. Sekarang equipotential line. Okey. Untuk lukis equipotential line, dekat dalam ni pun nak kena bahagi 3. Kalau dekat luar ni bahagi 3, sini pun kena bahagi 3 pada garisan tengah sheet pile. Katalah garisan tengah sheet pile kat sini. Okey. So, bagilah 3. Agak-agak. 1, 2, 3. Okey, kat sini. 1, 2, 3. Okey. Siap? Lepas tu dekat sini pun turunkan titik dia dekat sini. Titik yang sama. Okey. Sini pun sama. Okay. Ulang langkah tadi. Lukis macam ni. Okey. Siap sudah lukisan saya. Taklah berapa cantik tapi bolehlah. Saya rasa lukisan awak akan lagi cantik lah daripada saya. Alright. Kemudian bila dah dapatkan nilai macam ni, sekarang dah selesai, kita kena tentukan nilai NF dan nilai NE. Okey. NF dan juga nilai NE. Dan satu lagi nilai yang penting adalah nilai H. NF, NE dan H. NF, N ni bermaksud bilangan. F ni adalah flow line. Ni N besar ni adalah bilangan. E stand for equipotential line. H ni semua orang tahu dia adalah melibatkan jarak ketinggian. Okey, NF dahulu. Pengiraan NF. Yang flow line, rujuk kepada garisan flow line. Pada hujung sheet pile ni kita kira sebagai kosong. Hujung ni adalah kosong. Okey. Kemudian jarak kosong hingga titik yang pertama baru kita kira 1. Sini ke sini 2. Sini ke sini 3.
Dan last sekali sini ke sini adalah 4. Flow line kita ambil sebahagian sahaja. Kalau awak nak kira sebelah sini, awak kira sebelah sini. Kalau awak nak kira sebelah sini, awak kiralah sebelah sini. Jadi untuk flow line ni memang ada 4 sahaja. Kalau awak rasa awak nak kira sebelah kanan ni, so samalah juga. Sini adalah kosong sehingga ke sini dikira 1. Ni kosong. Kosong hingga sini 1. 1 sini 2. 3. 4. Okey. Settle untuk NF. NE. Okey, lihat kepada garisan equipotation line. Okey. Kalau tadi sini ke sini baru dikira 1, untuk equipotation line kita kira dari arah kanan ni, daripada downstream ke upstream. Downstream ke upstream, sebelah kanan. Sebelah kanan. Okey, awak boleh ambil daripada sini ke sini ataupun daripada sini ke sini terpulang. Tapi saya nak bagi awak nampak, so saya rujuk kepada garisan ni. Okey, garisan yang ni. Okey, garisan ni. Sini, daripada titik sini kita kira kosong. Kosong hingga ke persilangan yang pertama dikira 1. Yang ini 2. Sini ke sini 3. 4. 5. 6. 7. 8. Okey. Kira dia adalah 1. Starting daripada sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Settle. NE adalah 8. Okey, H. H adalah beza ketinggian aras air daripada datum. Datum tu yang mana? Datum tu pada bahagian sebelah kanan kita ni, yang kita panggil sebagai downstream ni. Downstream. Sini ni kita panggil datum. Okey, datum ni. Ni garisan datum. Garisan air pada downstream ni kita panggil datum. Jadi nilai H adalah di sini. H. Bermaksud 2 meter tolak jarak 0.5 meter, H bersamaan dengan 1.5 meter. H bermaksud 1.5 meter. Jadi, selesai sudah untuk lukisan ni dan kita dah dapatkan nilai NF, NE dan juga H. Okey, sekarang kita nak menjawab soalan. Okey, rujuk kepada soalan. Soalan meminta kita untuk dapatkan 1, 2, 3, 4. Okey, mendapatkan 4 nilai, iaitu nilai yang pertama adalah nilai Q ataupun nilai quantity of seepage, water loss through seepage, iaitu quantity of seepage. Okey. Yang kedua adalah diminta untuk kita dapatkan nilai pore pressure at point P and Q. Pore pressure at P and Q. Yang ketiga adalah hydraulic gradient under excavation, iaitu nilai I. Yang keempat, yang terakhir adalah seepage force at point 2 Roman, iaitu nilai PS at point 2 Roman. Jadi, kita selesaikan
soalan yang pertama dahulu. Okey, dia suruh dapatkan nilai Q. Rumus bagi Q ataupun nilai quantity of seepage adalah K darab H darab dengan hasil bahagi NF dengan NE. Okay. Q, kita tahu dah nilai NF, NE, H ni kita dah tahu. Cuma nilai K ni tidak ketahui. Tetapi sekiranya dilihat kepada soalan yang diberi, nilai K bersamaan 7.5 darab 10 negatif 2 milimeter per saat. Ini diberi dalam soalan. Jadi, nilai K ni disebabkan nilai K diberi dalam milimeter per saat, kita kena tukar dahulu unit tu kepada meter per hour. Kenapa? Sebab nilai Q ni nanti nilai last sekali, pada unit last sekali, pada akhir jawapan Q ni, unit dia mestilah meter square per hour. Jadi, kita dapatkan dahulu, tukar dulu unit K. K diberi 7.5 darab 10 kuasa negatif 2 milimeter per saat. Kita nak hilangkan milimeter, nak wujudkan meter. Jadi, apa yang kita nak wujudkan, kita letak. Okey, kita nak hapuskan milimeter. Kemudian, kita nak hapuskan saat. Kita nak wujudkan hour. 1 meter bersamaan dengan 1000 milimeter. 1 jam atau 1 hour equal to 3600 second. Atau 3600 saat. Kemudian potong mana yang boleh dipotong. Kemudian hasil darab ni K, kita akan dapat nilai K. Okey, hasil darab dan bahagi, kita akan dapat 0.27 meter per hour. Baru masukkan dalam rumus ni. Maka Q sama dengan 0.27 meter per hour darab dengan H 1.5 meter darab hasil bahagi NF 4, NE 8. Oleh itu nilai Q adalah 0.20 meter square per hour. Okay. Seterusnya adalah nilai U. Okay. Ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah nilai U. U at P and Q. Jadi, kita selesaikan dahulu U at P point. U at P point. Okay. Rumus U adalah gamma W darab H P. P ni bermaksud point pada P lah. Tolak negatif Z P. P point yang ni lah. Okay. Tutup kurungan. Okay. Kita tahu bahawa nilai gamma W adalah 9.81 kilonewton per meter cube. Okey, saya tak ada masalah. Sekarang kita kena dapatkan nilai HP dan juga ZP. Baru kita boleh masukkan dalam rumus ni. Jadi, untuk dapatkan nilai HP adalah nilai
NE bahagi dengan NE darab dengan H. Okay. N kecil ni, bilangan N kecil ni, equipotential N kecil ni adalah pada titik P. NE besar ni adalah nilai 8 yang kita guna tadi, NE besar. Sekarang kita kena tentukan dahulu NE kecil. H ni kita dah tahu 1.5 meter. Sekarang kita perlukan dapat nilai NE kecil. Jadi kena rujuk kertas graf. Okay. Titik P. Sini. Okay. Lihat kepada garisan NE. NE. Sini ke sini. Okay. Yang saya bagi tahu tadi. Sini ke sini. Sorry. Sini ke sini. Okay. Tadi saya bagi tahu 0 hingga 1 baru kita kira 1. Sebab jarak dia adalah 1 jarak yang lengkap. Contohnya kalau kat sini. Kalau titik duduk sini bermaksud 0.5. Belum lagi cukup 1. Maka untuk titik P ni 6. Dia di antara, nilai dia adalah di antara 6 hingga 7. Jadi dia mestilah 6 point berapa-berapa. Maka kalau sini kita ambil sinilah sebagai bahagian tengah. Okey. Sinilah bahagian tengah. Bermaksud 6.5 kat sini, tapi titik ni berada atas sikit pada 6.5. Jadi nilai dia berkemungkinan adalah 6.6. Okey, faham? Maka nilai NE adalah 6.6 bahagi dengan 8 darab dengan 1.5 meter. Maka nilai HP adalah 1.24 meter. Okey, selesai untuk HP. Sekarang nilai ZP. Okay. Nilai ZP pun kena tengok pada point P pada kertas graf. Nilai ZP, semua kita tahu Z itu bermaksud kedalaman ataupun jarak dia lah. Jarak. Tapi jarak yang mana? Jarak kedalaman. Okey, ZP bermaksud jarak kedalaman daripada datum, garisan datum sehingga ke titik P ni. Jadi sini kalau rujuk kepada kertas graf ni datum. Jadi sini adalah garisan datum. Jadi untuk P ni jarak dia daripada sini ke sini. Sini ke sini kita tahu dia adalah 0.5 meter. Kemudian jarak sini ke sini kita tahu 1.5 meter. Jadi hasil tambah 1.5 meter tambah 0.5 meter bersamaan dengan 2. Jadi nilai ZP adalah 2. ZP, kalau tak nampak, ZP sama dengan 0.5 meter. Ini adalah tinggi datum. Tambah 1.5 meter. Ini adalah tinggi daripada ground surface. 1.5 bersamaan dengan 2 meter nilai ZP. Okay. Jadi barulah kita boleh masuk ke dalam rumus ni. Maka nilai UP 9.81 kilonewton per meter cube darab dengan HP 1.24 meter tolak negatif ZP 2 meter.
Maka UP bersamaan 31.78. 31.78. Okey, mati unit ni tinggal meter square. Kilonewton per meter square. Selesai untuk UP. Sekarang kita dapatkan nilai U at Q pula. So, sama je. Okey. Ulang same step. Okay, sekarang U, Q. Pun sama, rumus yang sama. Gamma W, HQ, tolak negatif ZQ, tutup kurungan. Okay. Rujuk pada gambar rajah lukisan. ZQ dekat sini, Q. Jadi nilai HQ. Kita cari dulu nilai HQ dia berapa. HQ. Okay. Ni 1, 2. Dia lebih kurang 1.2 atau 1.1. Kita ambil 1.2 lah. HQ sama 1.2. Kemudian, silap. NE 1.2. Okey. HQ rumus dia adalah NE bahagi NE darab dengan H. Okey. NE. Ni silap saya. Sepatutnya NE. Okey, ni 0, 1, 1, 2. Q titik kat sini. Dia berada lebih kurang 1.1 atau 1.2. Jadi, saya lebih prefer nilai NE dia adalah 1.2. Jadi, HQ bersamaan 1.2 bahagi dengan NE 8 tutup kurungan darab dengan H 1.5 meter. Okay, hasil HQ adalah, cuba cari. HQ adalah 0.23. Tak. Cuba tekan lagi sekali. Meter. 1.2 bahagi 8 darab 1.5. 0.23. Okey. Kemudian dah dapat nilai HQ, kita dapatkan nilai ZQ. Nilai ZQ bersamaan dengan, kedalaman dia yang sama. Ni jarak daripada datum. Daripada datum sehingga titik Q. Sama je lah. 0.5 tambah 1.5 jadi 2 meter. Okey. Bila dah dapat, masukkan dalam rumus ni balik. Maka UQ bersamaan 9.8 1 kilonewton per meter cube darab dengan HQ 0.23 meter tolak negatif ZQ 2 meter. Maka UQ maka nilai dia adalah 21.88 kilonewton per meter square ni. Nanti unit tinggal 2. Soalan yang kedua adalah kita perlu dapatkan nilai hydraulic gradient, iaitu nilai I. Rumus bagi I adalah delta H bahagi delta S. Di mana delta H adalah H bahagi dengan NE. Kemudian bahagi delta S. Ini selesaikan ni dulu. H bagi NE, lepas tu bahagi dengan delta S. Okey.
H kita tahu tinggi 1.5. NE kita tahu nilai NE adalah 8. Kita tak tahu delta S ni yang mana satu. Okey. Delta S ni adalah ketinggian garisan yang dekat, yang paling atas ni. Maksud dia macam ni. Okey. Ambil pembaris. Okey. Ambil pembaris, awak ukur daripada ground surface ni sehingga garisan sini. Ground surface sehingga garisan aliran equipotential yang first ni. Yang first ni. Ni kat sini. Berapa cm? Kemudian convert ke meter. Saya dapat 0.4 cm. 0.4 cm. Delta S. Okey, convert kepada meter. Okey, saya dapat 0.4 cm. Okey, kita nak convert kepada meter. Dulu masa kita sekolah-sekolah dulu cikgu pernah ajar macam ni. Kalau saya tulis kat sini lah. Okey. Kalau skala kita adalah, kita sedang menggunakan skala lukisan ni bersamaan 2 cm bersamaan 1 meter. Yang kita dapat adalah 0.4 cm bersamaan dengan tak tahu. Okey. Kita darab silang. Jadi 2x sama dengan 0.4 kali 1 bersamaan 0.4 meter. Kemudian bahagi 0.4 bahagi 2 bersamaan 0.2 meter. Kita nak tahu diameter kan? So 0.2 meter. Jadi nilai delta S adalah oleh itu delta S adalah 0.2 meter. Okey? Okey, masukkan dalam rumus. Jadi I sama dengan delta H adalah 1.5 meter bahagi dengan 8 bahagi dengan 0.2 meter. Oleh itu I sama dengan 1.5 bahagi 8 bahagi 0.2 meter 1.13 meter. Oh, tak ada unit. So I sama dengan 1.13. Hapus unit ni, so dia tak ada lah. Dia tak ada unit. Jadi nilai I adalah 1.13. Dan yang terakhir adalah seepage force, iaitu nilai, yang keempat adalah nilai PS. Seepage force at 2 Roman, titik 2 Roman ni. Berapa? Rumus untuk seepage force adalah H darab dengan gamma W. H ni adalah H besar tolak H bahagi NE darab dengan NE at point 2 Roman. Sepatutnya tu. Okey. Alright. Okey. H kita tahu 1.5, sini pun tahu 1.5, sini kita tahu 8. Sekarang kita nak dapatkan nilai NE pada point 2 Roman ni. Jadi rujuk kepada kertas graf ni, NE. So sini ke sini adalah 1. Jadi garisan tengah berada di sini. Jadi point untuk 2 Roman ni dari sini ke sini adalah melebihi 0.5 tapi menghampiri 1. Jadi NE adalah di antara 0.9 ataupun 0.8, tapi saya lebih prefer nilai NE bagi I Roman, double I Roman ni adalah 0.9. Okey?
Jadi H sama dengan H kecil ni sama dengan H besar adalah 1.5 meter. Tolak 1.5 meter bahagi dengan 8, tutup kurungan, darab dengan 0.9 meter. Okey. H sama dengan. Jadi adalah 14. 14 ke? 1.4 lah kan? Sekejap. 1.5 bahagi 8 darab 0.9. 1.5 tolak answer 1.33. 1.33 meter. Yang ni boleh hapus. Yang ni jadi meter square. Ni sepatutnya meter juga. Okey. Nilai dia adalah meter lah. Unit meter. Alright. Tolak-tolak so akan ada meter. Ni 0.9 ni dia tak ada sepatutnya. Tak ada. Kalau ada pun dia meter. Sini pun sepatutnya meter. Hapus-hapus unit. So yang ni tolak yang ni tetap tinggal meter. Okey. 1.33. Dah. Kemudian bila dah selesai baru masuk dalam rumus ni. Maka nilai PS adalah 1.33 meter darab dengan 9.81 kilonewton per meter cube. Okay. Mati unit tinggal 2. Okey, 1.33 darab dengan 9.81. 1.33 darab 9.81. 1.33 darab 9.81. PS sama dengan 13.05 kilonewton per meter square. Okey. Bila dah dapat ni barulah selesai perjalanan kita menjawab soalan latihan tutorial yang pertama. Okay. Sekiranya ada persoalan, bolehlah terus bertanya pada saya melalui link yang biasa kita gunalah. Okey. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, bye.